Assalamualaikum, salam sejahtera. Inilah fokus minggu depan. Kami memberikan tumpuan kepada apa yang bakal berlaku pada minggu depan. Tapi sudah pastilah minggu depan tumpuan terarah kepada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Mungkin anda menonton ketika ini sudah pun sampai ke kampung halaman masing-masing. Tapi ramai juga yang masih lagi bercadang dan juga merancang perjalanan untuk pulang ke kampung halaman. Walau apa sekalipun, kita harapkan semuanya dapat berlangsung dengan aman. Dan yang paling penting sekali ialah pemanduan dilakukan dengan selamat dan juga dalam keadaan yang selesa. Dan itu yang kami cuba bawakan dalam fokus minggu depan kali ini yang bersiaran langsung dari hentian rehat dan rawat dari Seremban di arah selatan. Ini RNR yang baru, tapi kita melihat juga kepada bagaimana pihak pengendali lebuh raya seperti PLAS menguruskan aliran trafik yang berlaku sepanjang cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri ini, di mana Kementerian Kerja Raya baru-baru ini menjangkakan bahawa 2 juta warga kota akan menggunakan semua laluan lebuh raya di Malaysia pada cuti Pride ini. Bermula semalam 5, 6, 9 April nanti sebelum sambutan Hari Raya Aidilfitri. Dan juga ini kadarnya meningkat dari tahun ke tahun berbanding tahun lepas, sekitar 1.83 juta sahaja pengguna kenderaan. Jadi bagaimana ini dapat diuruskan? Bagaimana anda sudah melalui pengalaman pemanduan untuk pulang Hari Raya? Saya bersama dengan orang kuat PLAS, iaitu Ketua Komunikasi Korporat PLAS Malaysia, iaitu saudara Iskandar Zulkifli. Terima kasih tuan kerana sudi bersama kami di RNR yang baru ini juga. Tapi yang pentingnya, PLAS juga menjangkakan bahawa aliran trafik tahun ini meningkat dari tahun lepas. Dan cuti juga ramai yang dah pulang beraya semalam. Jadi bagaimana kita nak memahami trend aliran trafik untuk tahun ini dan juga bagaimana kita menjangkakan bahawa keadaan itu bagaimana untuk trend balik raya, balik kampung tahun ini. Okey, terima kasih Zul. Seperti mana perayaan di lebuh raya, kegunaan pengguna apa semua ni, kita telah menjangkakan trafik akan melonjak pada hari-hari puncak sebanyak 15% kepada 2.1 juta kenderaan setiap hari. Oh, lebih lagi tu. Berbanding pada kadar biasa pada hari ini, average daily traffic kita 1.82. Tetapi semalam kita mencatatkan jumlah trafik yang tinggi, iaitu sebanyak 2.1 juta lah semalam. So ini memerlukan PLAS untuk merangka beberapa strategi untuk membantu kelancaran trafik dan juga membolehkan pengguna dapat travel di lebuh raya kita dengan lebih selamat dan lebih selesa lah. Ini termasuklah dengan aspek pengagihan trafik, pengurusan insiden, komunikasi dan juga pengagihan trafik. Pengagihan trafik tu apa yang kita dapat maksud? Kita dapat faham strategi yang dilakukan oleh PLAS. Kerana ramai yang akan kata, oh highway dah 4 lane tapi jamnya sama juga. Tapi itu juga yang dilakukan oleh PLAS setiap tahun dan juga sahabat musim supaya memastikan bahawa keselesaan itu sentiasa diutamakan dan juga akhirnya keselamatan mereka untuk pulang Hari Raya. Aspek macam pengagihan trafik ini merupakan strategi PLAS untuk membolehkan kita punya travel di lebuh raya ini menjadi lebih lancar lah. Kita ambil analogi lah. Contoh kalau kita pergi ke pusat membeli belah. Waktu peak dia kita tahu pukul 9 malam kan. 8 malam, 9 malam masa waktu makan kan. Itu merupakan peak dia. Tetapi kalau kita bergerak sampai di sana pukul 6 petang, 5 petang, tak ramai. Kita boleh shopping dengan lebih selesa. Sama juga dengan highway. Kalau kita masuk secara serentak waktu peak dia, kita akan tidak merasa selesa lah sebab semua orang akan tertumpu di kawasan yang sama pada suatu masa yang serentak. So itu menyebabkan kesesakan. So apa yang perlu PLAS buat ialah mengagihan trafik. Mana kalau kita nak pergi ke kawasan paling jauh, contohnya di Alustar, kita advise supaya gerak lebih awal. Di kawasan yang dekat tu gerak lebih lambat sikit supaya tidak bertembung. Nanti yang nak dekat dengan yang jauh tu bertembung, so menyebabkan kesesakan lah. Sejauh mana keberkesanannya plan perancangan yang dicadangkan oleh PLAS ni? Kerana ini dah dilakukan saya rasa lebih dari hampir 10 tahun. Dan juga bagaimana masyarakat sepatutnya sudah faham dan juga sudah terbiasa dengan trend ini. Saya rasa Zul bercerita tentang travel time advisory kan. Dia berbeza. TTA. Tapi untuk tahun ni, especially untuk cuti Hari Raya Aidilfitri, kita telah menaik taraf kita punya TTA. Sekarang kita gunakan pendekatan My Plus TTA, pendekatan digital. Maknanya kita tidak lagi menyediakan jadual seperti fizikal tu lah, berapa kan. Tetapi perlu pengguna boleh masuk ke aplikasi Plus dan juga aplikasi My Jalan di bawah KKR
untuk check out kita punya travel time anniversary lah MyPlus titik ini. Itu kiranya real time. Real time. Aha. So kita boleh tengok tu kalau contoh kita plan nak masuk pukul highway pukul 7. So dia akan ada graf di situ tunjukkan 7 berapa ramai orang di situ. 3 petang tengok macam mana. So dari situ kita buat keputusan. Dan kalau kita register untuk perjalanan kita untuk pergi balik ke kampung dan kembali balik ke KL, kita mungkin kita patuhi, kita mungkin berpeluang adalah hadiah menarik disediakan lah. Itu yang menariknya. Itu nampaknya satu strategi supaya pemanduan dan juga balik raya ni dia taklah stres sangat walaupun kebanyakannya akan mencabar untuk kita pulang beraya. Betul. Cik Iskandar, mungkin dalam satu perkara ialah strategi Plus untuk tahun ini juga melihat kepada pengenalan Smart Lane. Ya, betul. Okey, sebelum Cik Iskandar cerita mengenai Smart Lane itu, mungkin kita dapat saksikan sedikit paparan grafik mengenai Smart Lane yang telah kami sediakan. Okey, itu pengenalan Smart Lane oleh pihak Plus. Bagaimana ianya kita lihat mampu meleraikan aliran trafik dan juga memastikan pengguna dapat pulang berhari raya dengan keadaan yang lebih aman. Tapi strategi itu mungkin sesuatu yang baru. Mungkin ada juga yang marah kalau misalnya Smart Lane itu diaktifkan. Jadi bagaimana kita nak memastikan bahawa ini strategi dilakukan oleh Plus tapi pengguna juga sedar bahawa ini untuk kesiasaan mereka juga. Okey, Smart Lane ni Zul merupakan pendekatan salah satu pendekatan terbaru Plus lah. Kita tahu kita punya highway ada yang 2 lorong, ada yang 3 lorong, ada yang 4 lorong kan. So pada musim perayaan ketika trafik macam melonjak kepada 2.1 juta sehari tu, kat mana kita nak lalui kan? Kita ada 2, ada 3. So apa yang Plus buat, kita terpaksa menambah kapasiti lorong yang ada lebuh raya di lokasi-lokasi tertentu pada masa-masa tertentu di emergency lane. Penggunaan lorong kecemasan, and tu kita ketika diaktifkan kita panggil Smart Lane lah. Itu bertujuan untuk menambah kapasiti lorong di laluan terbabit untuk menyuraikan trafik. Dan bagaimana ini tidak saya kontradik rakyat, orang dah biasa macam laluan kecemasan dulu untuk kecemasan. Macam mana kalau kecemasan berlaku? Bagaimana itu dipastikan aspek itu diambil kira dan juga diberikan keutamaan? Okey. Pihak Plus jasa ambil maklum lah macam keperluan untuk pasukan-pasukan bantuan kecemasan seperti bomber, polis dan ambulans dan sebagainya ketika berlaku kecemasan. Kalau kita tengok sekarang ni juga kebanyakan kalau semasa kesesakan lalu lintas pun ambulans, polis dan akan bomber semua akan menyalakan dia punya siren tu lah. So pengguna akan beri laluan di situ. So kita tengok pun ketika Smart Lane diaktifkan baru-baru ini semasa tahun baru Cina, tiada masalah tersebutlah. Sedia maklum. Dan malah kita mendapat kerjasama yang baik daripada polis dan JPJ lah, yang menyokong pelaksanaan Smart Lane ni. Satu perkara ialah bagi mereka yang mungkin pulang ke Melaka, ke Negeri Sembilan, mungkin jarak dia tak jauh sangat. Tapi mungkin yang jauh itu bagaimana fungsi dan juga pentingnya facilities dan juga kemudahan Plus seperti hentian rehat dan rawat ini penting, dan juga apa komitmen Plus untuk memastikan bahawa ianya diuruskan dengan baik dan juga insiden seperti kesesakan yang luar biasa di satu area itu dapat dikurangkan dan dapat diuruskan dengan baik. Okey. Alright. Kita kalau saya nak bagi tahu Plus di Lebuh Raya Plus saja kita ada 29 R&R dan 50 hentian sebelah. Di setiap R&R ini menyediakan macam inilah, kita dapat tengok gerai-gerai makan, tandas awam, surau dan sebagainya. Ini bestnya selesa. Besar. So kalau di hentian sebelah kita ada parking dan juga toilet lah. Okey, tetapi
untuk keselesaan pada musim perayaan ini, kita menyediakan macam di kawasan-kawasan rehat tertentu, di lentian sebelah tertentu, mungkin parking tak cukup pada hari biasa. Tapi masa musim perayaan ini kita tambah. Kita tambah. Ada beberapa lokasi di R&R tertentu dan juga lentian sebelah tertentu, kita sediakan tempat meletak kenderaan tambahan. Jadi khusus untuk kita menampung jumlah kenderaan yang banyaklah pada musim perayaan ini. Dan juga ada juga projek menaik taraf tandas tandas di Lebuh Raya Plus telah pun komplit disiapkan pada penghujung Mac yang lalu. Ada 17 lokasi, 31 lokasi telah siap, dan insya-Allah semasa musim perayaan ni kalau anda singgah di R&R, kita dapat gunakan tandas yang barulah. Tetapi saya nak ceritakan satu, tandas ni tak semestinya ada di R&R, tak semestinya ada di lentian sebelah, tapi juga ada di plazatul-plazatul yang terpilih lah. Sebagai contoh, saya bagi Bandar Isdil dibandingkan. Kalau Seremban ni penuh, nilai penuh, keluar sekejap je highway, pusing, and then terus gunakan kemudahan situ dan masuk balik di highway. So pada 8 dan 9 ini juga kita jangkakan waktu peak lah juga. Tol percuma. Tetapi dalam kadar kita menikmati tol percuma, kita juga perlu mengambil beberapa inisiatif lah. Pertama ialah dengan memastikan kad touch in, kita perlu touch in and touch out. Touch in ketika masuk highway, touch out ketika keluar dari highway. Ini adalah sebagai cara untuk Plus mendapatkan rekod lah, rekod perjalanan. Kalau anda masuk di Lebuh Raya menggunakan kad touch and go, pastikan keluar di Lebuh Raya juga gunakan touch and go. Kalau guna RFID, keluar di RFID. Itulah supaya mengelakkan seakan kita lupa, kita masuk lane lain, keluar lane lain, dan kita sangkut, mungkin kita mengganggu perjalanan orang lain lah. Penting tu. Perkara yang kadang-kala kita rasa asas atau basic itu kadang-kala mendatangkan kesusahan, kepayahan kepada orang lain. Tapi akhirnya bagaimana Plus berkomunikasi dengan pengguna Lebuh Raya di sepanjang musim perayaan ini? Kerana kalau nak tahu real time traffic macam mana, kalau ada keadaan kecemasan daripada segi kemalangan dan sebagainya, bagaimana pengguna Lebuh Raya dapat info yang paling cepat, info yang real? Kadang-kala perbualan di WhatsApp group banyak juga kabar anginnya walaupun berkaitan dengan kesesakan lalu lintas. Bagaimana komunikasi itu dijalankan terus oleh pihak Plus? Dia macam cakap tentang single source of truth lah, kan? Betul. Okey, kita amat aktif di aplikasi X Plus Traffic. Apa sahaja insiden yang berlaku di Lebuh Raya kita akan maklumkan menerusi aplikasi X Plus Traffic ni lah. Dan kita juga berkomunikasi dengan pengguna menerusi papan-papan tanda elektronik yang disediakan Lebuh Raya, tapi tak sepanjang jalan. Ada few location saja yang ada. Tetapi maklumat terkini macam kemalangan ataupun pengaktifan smart lane ataupun ada gangguan perjalanan pun kita masukkan di sana. Dan kita juga seperti mana hari inilah kita tengok dapat kerjasama daripada Awani, anda dapatkan bantuan daripada pihak media juga untuk membuat hebahan, bukan saja di TV tapi juga di radio, dan juga aplikasi Plus. Siapa yang belum ada aplikasi Plus tu boleh download. Dalam tu nanti kita ada paparan CCTV, boleh tahu perjalanan kita rasa nak pergi Gunung Semanggul macam mana perjalanan. Di situ boleh tengoklah. So itulah. Harapnya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Iskandar kerana sudi bersama kami dalam fokus minggu depan pada hari ini. Dan pastinya kepada anda juga harapnya ini membantu bagaimana anda dapat merancang perjalanan khususnya di kemudahan dan juga jaringan Lebuh Raya Plus. Tetapi sudah pasti apa yang kami bincangkan hari ini mungkin kurang kedengaran sesuai bagi mereka yang pulang berhari raya khususnya di Pantai Timur, khususnya di negeri Kelantan. Saya bersama dengan saudara Muhafandi Muhammad selepas ini, Wakil Astro Awani di Kelantan. Bagaimana kita dengar cerita perjuangan anak Kelantan untuk pulang berhari raya, berapa jam rekod mereka berada di jalan Lebuh Raya ataupun di jalan raya bakal dicatatkan untuk tahun ini. Itu selepas ini dalam fokus minggu depan.
Sampaikan salam Aidilfitri anda kepada sanak saudara dan rakan taulan dalam format video pendek atau teks ucapan. Salam lebaran kreatif anda akan kami siarkan di platform Astro Awani sepanjang Ramadan sehingga awal Syawal. Email ucapan anda ke lebaranawani@astro.com.my. Perantauan akan kami siarkan sepanjang musim Hari Raya Aidilfitri ini. Sementara itu, fokus minggu depan kali ini bersiaran saya langsung dari kawasan rehat dan rawat R&R Seremban arah selatan. Ini R&R yang baru, keadaannya cukup selesa dengan cukup besar dan kapasiti ini saya rasa akan pasti meningkat dari masa ke masa, khususnya menjelang buka puasa dan juga selepas waktu berbuka puasa sebentar lagi. Dan kami akan bersama langsung di sini untuk Awani 745 dan juga Sinar Awani sebentar lagi pada malam ini. Tapi dalam masa yang sama kita nak tanyakan kabar kepada rakan-rakan yang kelik kampung ke Kelantan. Muafandi Muhammad bersama saya mengisi talian pada ketika ini. Fandi, kalau saya tanya kepada kawan kita Hasimi yang berada di studio tu ataupun di bilik berita tu, dia tanya target balik raya tahun ni berapa jam? Dia kata kalau dapat 10 jam kerana rekod dia balik kampung paling lama 18 jam. Dan ini angka-angka yang sering kali disebutkan oleh anak-anak Kelantan. Raya tahun ni apa ceritanya? Katanya semalam dah ramai yang balik beraya. Betul Zul. Sebenarnya semalam saya dimaklumkan yang sampai tiba pagi ini mereka memegang rekod sekitar 17 jam untuk sampai ke Kota Baru. Mereka mengalami kesesakan di laluan di Raup, di kawasan pembinaan di Raup itu yang simpang masuk ke daripada highway nak masuk ke Raup bypass tu, dan mereka juga mengalami kesesakan di laluan Gua Musang pintu masuk ke Kelantan ini kerana pada masa ini projek lingkaran tengah utama masih lagi dalam pembinaan, dan seperti yang dimaklumkan oleh Jabatan Kerja Raya Kelantan, mereka menyarankan supaya perantauan yang pulang ke Kelantan melalui Jalan Gua Musang mereka dinasihatkan mengguna laluan alternatif lain iaitu Jalan Gua Musang menuju ke Kampung Pulau Setelu, mengambil Jalan Jeli, seterusnya memasuki jajahan Tanah Merah dan juga jajahan Pasir Mas sebelum tiba di Kota Baru. Itu salah satu caranya untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di kawasan Bandar Gua Musang kerana pada waktu ini hanya satu lorong sahaja dibuka dari asalnya 4 lorong. Pada satu lorong bayangkan bagaimana begitu sesak ataupun bertambahnya kenderaan apabila pada waktu puncak seperti hari ini, dan juga pada waktu malam nanti dijangkakan akan bertambah jumlah kenderaan mereka yang pulang ke Kelantan seperti yang dimaklumkan oleh pihak PLAS tadi bahawa 2.2 juta ataupun 2.1 juta kenderaan yang bakal memasuki bakal pulang beraya menggunakan perkhidmatan laluan mereka itu, mungkin sebahagiannya tertumpu ke Kelantan ini. Dan saya cerita itu mungkin ada orang kata pengalaman yang ingin dikongsikan oleh pengguna yang telah pun melalui pengalaman mengambil orang kata mengambil masa yang panjang untuk sampai ke Gua Musang. Jadi kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh pemandu kenderaan tersebut. Dari pagi so far dekat Gombak agak teruk agak lah. Dekat Gombak. Lepas tu turun Central Spine tu, Gua Musang tu boleh tahan jam enggak. Rasanya dalam 4 kali lah jam. Ada juga tadi area Bentong tu lah banyak accident. Jalan licin. Dekat KL tu tak ada banyak trafik sangat. Bila keluar daripada Bentong tu lah start banyak jam. Toloknya semalam daripada rumah 2.30, lepas tu sehingga dekat Merapuh tu sebab jam sangat situ. Sehingga kira sahur situ lah tadi. Lepas tu lepas pada singgah dekat Merapuh tu, sekejap semai subuh apa semua. Yang paling teruk sekali jam lepas pada nak highway Kuala Lipis tu. Highway Lipis tu. Situ lah sebelum masuk Gua Musang tu, situ paling teruk sekali jam. Kalau segi nak merancang tu, seeloknya malam lah. Kalau kita gerak waktu siang hari ni, banyak sangat kenderaan. Kalau kita gerak malam ni macam dalam pukul 12 macam tu boleh lah. Lain okey lah sikit. Dan dengan sahur apa semua. Perjalanan sangatlah tough lah. Daripada KL nak sampai ke tanah serendah Sekebun Bunga ni memang sangat tough. Dan trafik ni saya tak pernah alami, sebelum ni saya tak pernah alami trafik yang sangat-sangat jam daripada
Merapuh, daripada Karak hingga ke Merapuh, hingga ke Gua Musang ni memang memakan masa 9 ke 10 jam. Okey, nasihat saya kepada pengguna jalan raya, khususnya yang nak balik daripada KL ke Kelantan, buatlah persiapan yang rapi, cek kereta anda, tayar kereta okey ke tak, air cukup ke tak, minyak cukup ke tak. So standby apa yang patut, sebab akan berhadapan dengan jam yang sangat teruk. So benda-benda yang boleh prepare, kita prepare. Zul, ada dua perkara yang ingin saya sentuhkan di sini, di kesempatan ini, di mana saya hari ini melihat begitu banyak viral dan juga pesanan di sosial media ini yang mengatakan begitu teruk dan kotornya jalan laluan masuk ke Kelantan, bermula di kawasan Kuala Lipis sehinggalah kawasan Merapuh sebelum masuk ke jajahan ataupun ke daerah Gua Musang ni. Saya melihat laluan itu penuh dengan sampah, di mana dakwa pihak kebersihan di sana sampah-sampah ini dibuang oleh golongan perantauan yang terperangkap dalam kesesakan ataupun terperangkap dalam jam. Mereka makan dan buang sampah merata-merata. Sebaya saya sebagai orang Kelantan, Zul, terasa terkesan dan juga begitu malu dengan keadaan ini, kerana bukan tahun ini saja dilaporkan sikap membuang sampah merata-rata ini. Sebaliknya tahun-tahun yang sebelum ini juga kita dikhabarkan dengan sikap sebahagian pengguna jalan raya ini membuang sampah merata-rata sehingga kan mencemar imej Kelantan ini. Apapun, Zul, kita mengharapkan mereka yang melakukan perjalanan pada hari ini 17 jam ataupun 18 jam, Zul, mereka dituntut supaya banyak-banyak bersabar, Zul. Betul. Dituntut banyak-banyak bersabar, dan kita harapkan bahawa bukan rekod berapa jam pulang ke kampung itu yang paling penting. Yang paling penting semuanya dapat pulang dalam keadaan yang selamat, kerana akhirnya keluarga mahu melihat anda secara fizikal dengan keadaan yang baik dan juga selamat. Terima kasih Saudara Muhammad Fandi bersama kami langsung dari Kota Baru, Kelantan, bercerita mengenai keadaan balik kampung bagi anak-anak perantauan di negeri Kelantan. Dan cerita ini akan kami teruskan sehingga dari masa ke masa. Tapi untuk fokus minggu depan, sekian saja lintas langsung dan juga secara langsung kami bawakan dari kawasan hentian rehat dan rawat dari Seremban ini. Kita akan bersama langsung lagi dalam Awani 7.45 malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.